Di Malaysia, warisan alam semula jadinya menjadi tarikan utama pengunjung dari dalam dan luar negara. Kepelbagaian biodiversiti di sini mampu memukau segenap jiwa yang berkunjung di bumi bertuah ini. Kawasan yang dilimpahi iklim panas dan lembap ini menjadi habitat pilihan rangkaian spesies hidupan liar dan menjadikan kepelbagaian bio di sini antara yang tertinggi di dunia. Ia termasuk spesies bersayap dua, burung. Burung atau haiwan unik berbulu pelepah ini merupakan haiwan vertebrata yang mampu menerbangkan dirinya. Juga, terdapat spesies burung lain yang mampu untuk berlari, berlompat, berenang, malah menyelam. Spesies penguin, ia tidak berupaya untuk terbang, namun tetap mempunyai sayap dan jaguh dalam berentas lautan. Dalam pada itu, kesemua bentuk anatomi yang ada pada seekor burung mencerminkan keupayaannya untuk terbang. Sayap burung, jika diperhatikan pada bahagian hadapannya adalah lebih tebal berbanding bahagian belakang yang sedikit nipis untuk menghasilkan daya angkat yang baik. Anatomi tulang dan otot-ototnya juga istimewa tercipta untuk memudahkan pergerakannya. Bagi seekor burung, tulang utamanya atau humerus adalah tulang berongga yang bersambung dengan sistem pernafasan untuk menyimpan udara yang banyak bagi membolehkannya untuk terbang. Selain itu, kaedah pembiakannya juga berkaitan dengan keupayaan mereka untuk terbang. Spesies ini melahirkan telur dan menetaskannya di dalam sarang, selain membawanya di dalam badan. Pelbagai spesies burung sememangnya dapat dijumpai di seluruh dunia dan di pelbagai habitat, dengan sebesar 9 kaki tinggi burung unta dan sekecil 2 inci panjang burung hummingbird. Hidupan unik bersayap dua ini terdapat pelbagai spesies endemik, termasuk di salah satu negeri di Kepulauan Borneo, Sarawak. Mula bertapak di Bintulu pada awal tahun 1987, Universiti Putra Malaysia Kampus Bintulu Sarawak (UPMKB) merupakan sebuah kampus pendidikan cawangan di Bintulu oleh Universiti Putra Malaysia yang boleh menempatkan sehingga 2,800 orang pelajar. Kampus hijau ini juga menempatkan pelbagai jenis haiwan ternakan termasuk spesies unggas seperti itik, ayam dan puyuh bagi tujuan penternakan. Dengan berkeluasan lebih 700 hektar tanah, pusat pendidikan ini bersama keindahan flora dan faunanya menjadi pilihan bagi meneliti spesies burung yang terdapat di sini. Kawasan yang dipilih merangkumi dua kawasan hutan yang berlainan, iaitu Hutan Nirwana dan Hutan Borneo (UPMKB). Hutan Nirwana dan juga Borneo Base ini merupakan secondary forest, di mana jenis dan spesies burung yang terdapat di kedua-dua tempat ini adalah hampir sama, tetapi terdapat perbezaan dari segi peringkat spesies burung, di mana terdapat 3 peringkat spesies burung. Yang pertama adalah understory, yaitu di bawah ketinggian 10 meter. Yang kedua adalah upper story, di atas ketinggian 10 hingga ke 20 meter. Dan yang ketiga adalah canopy. Dan jenis burung yang paling banyak di Borneo Base ini adalah understory.
manakala di hutan nirwana yang paling banyak adalah Apostori dan juga Kenopi. Spesies burung yang terdapat di setiap kawasan juga berbeza mengikut faktor kawasan dan habitat yang sesuai, termasuk spesies endemik yang berada di Borneo. Spesies endemik merupakan spesies hidupan liar yang hanya terdapat di kawasan tertentu sahaja. Setiap hutan ini memiliki spesies burung yang sangat berbeza bergantung kepada keadaan suhu hutan tersebut, sama ada panas ataupun sejuk. Kerana terdapat spesies burung yang boleh beradaptasi dengan sejuk tetapi tidak dapat beradaptasi pada keadaan yang panas. Dan burung yang kebiasaannya banyak dijumpai di UPMKB ini adalah burung yang boleh beradaptasi pada kawasan yang panas, seperti burung merbak kapur, bangau dan juga burung merbak mata merah. Dan ada juga spesies burung yang jarang dijumpai tetapi terdapat di UPMKB ini, seperti black and red broadbill dan juga blue wing pita. Dan terdapat spesies endemik yang pernah dijumpai di UPMKB ini, yaitu burung Bornean tripai. Dan biasanya jangka hayat burung mampu hidup sehingga 20 hingga ke 25 tahun bergantung kepada spesies burung. Seterusnya, usaha penelitian burung ini juga dijalankan dengan pemasangan jaring di kawasan hutan yang telah ditetapkan. Perjalanan memasang jaring ini dijalankan oleh sekumpulan pelajar jurusan Diploma Perhutanan yang cukup sinonim dengan aktiviti yang berkaitan. Oke, sekarang kita berada di salah satu hutan UPMKB atau juga dikenali sebagai Borneo Base. Jadi sekarang saya bersama dengan beberapa orang pelajar untuk pemasangan net di tempat yang telah disasarkan. Tujuan sebenar pemasangan net adalah untuk meneliti spesies-spesies burung yang terdapat di dalam UPMKB. Bagi menangkap burung, kita menggunakan jaring kabut atau lebih dikenali sebagai mist net. Mist net diperbuat daripada nylon atau polyester yang berbentuk jaring yang halus. Jaring kabut digunakan oleh pakar ornitologi untuk menangkap burung bagi tujuan penyelidikan. Sebelum kita memasang mist net, kita perlu memilih satu lokasi yang sesuai. Lokasi ini selalunya habitat burung atau laluan burung yang selalunya sedikit lapang dan tidak digunakan oleh manusia. Dalam pada itu, aktiviti memasang jaring ini haruslah dilakukan dengan tenaga lebih daripada 2 orang untuk memastikan sebarang kecuaian dapat dielakkan. Okey, seterusnya kita akan menunjukkan cara-cara untuk memasang mist net ini. Pertama sekali kita harus meleraikan mist net ini kerana ianya mudah untuk berjarut, dan kita harus melihat di manakah tajul mist net ini, kerana tajul ini berfungsi untuk diletakkan pada pancang yang kita akan cari. Pancang yang digunakan adalah 2 pancang supaya ianya didirikan seperti jaring bola tampar. Selepas itu, setelah tajul ini dimasukkan ke dalam pancang tersebut, kita akan membuat poket pada jaring tersebut yang berfungsi untuk setelah burung itu melanggar jaring itu, ianya akan jatuh ke dalam poket tersebut. Itu adalah fungsi pada poket tersebut. Selain itu, oleh kerana tumpuan utamanya adalah bagi menangkap burung, jaring kabut ini hendaklah ditutup pada lewat petang bagi mengelakkan spesies kelawar terperangkap. Okey, selepas mist net dipasang, maka ia akan perlu dipantau dari masa ke semasa. Macam kita kan untuk sebab kita pantau tu sebab supaya kita mengelakkan burung tu tercedera ataupun risiko nyawanya akan mati. So kebiasaannya kami akan buat
pemantauan macam dari pagi tu kami buka net, lepas tu pada malamnya kami tutup net. Lepas tu sekiranya kami nak menutup net tu, kami perlu untuk menarik yang dari atas, dari tajul atas sekali pergi bawah untuk menutup, untuk supaya tidak mengelakkan kelawar itu terperangkap di dalam net. Setelah beberapa burung berjaya ditangkap, pengenalpastian spesies dan ciri-ciri burung tersebut akan dilakukan bagi tujuan pembelajaran, dan hasilnya adalah seperti berikut. Salah satu burung yang kami dapat di lokasi berhampiran dengan Dewan Seri Kenyalang ini adalah burung punai daun, dan nama saintifik burung ini adalah Treron olex. Burung ini merupakan salah satu jenis burung yang biasanya dipelihara, tetapi ada juga yang hidup secara bebas dan hidup secara liar. Terdapat beberapa perbezaan jantina dari segi fizikal, di mana burung punai daun jantan memiliki fizikal yang lebih besar berbanding dengan betina, dan burung punai daun jantan juga memiliki buluh yang berwarna agak bervariasi berbanding dengan burung punai daun betina. Seperti yang kita lihat, ini adalah burung punai daun jantan kerana ia memiliki warna yang agak bervariasi, yaitu jingga, indigo, hijau, kuning dan juga warna kelabu keabu-abuan. Burung punai daun ini biasanya boleh didapati di kawasan yang agak tertutup seperti hutan belukar, dan pemakanan burung ini biasanya terdiri daripada pucuk daun, serangga, biji-bijian dan juga bunga. Selalunya burung punai daun ini mula membiak dan bertelur sekitar bulan Oktober sehingga bulan Februari, dan burung punai daun ini memiliki bunyi yang seperti ini. Oke, untuk burung seterusnya adalah burung layang-layang. Nama saintifik bagi burung layang-layang adalah Cypsiurus balaensis dan merupakan daripada family Apodidae. Ciri-ciri burung ini adalah burung ini merupakan haiwan berdarah panas, mempunyai sayap dan badannya diliputi oleh bulu pelepah. Dan ciri yang paling penting adalah burung ini mempunyai paruh tanpa gigi. Untuk diet pemakanan, burung ini merupakan burung pemakan serangga yang terdiri daripada lalat, kelekatu, belalang dan sebagainya. Untuk masa dan cara pembiakan, burung ini membiak secara bertelur, iaitu mempunyai telur bercengkerang keras dan akan menghasilkan 2 biji telur bagi setiap musim. Pada masa pembiakan, burung ini akan membuat sarang yang diperbuat daripada air liur berbentuk separuh piring berukuran 5 cm. Untuk masa pembiakan, burung ini membiak daripada Januari sehingga Disember dan terdiri daripada 3 musim. Untuk musim pertama, ia membiak daripada bulan Januari sehingga April, untuk bulan kedua daripada Mei sehingga Ogos, dan bulan ketiga daripada September sehingga Disember. Untuk jangka hayat burung ini, biasanya burung ini dapat bertahan hidup selama 15 tahun, dan burung ini merupakan burung yang berpasangan tetap dan tak akan menggantikan pasangannya walaupun pasangan telah mati. Burung ini biasanya berbunyi ketika membiak seperti bunyi ini. Okey, burung kali ini yang kami terdapat di salah satu hutan UPMKB adalah burung hantu reban, atau nama saintifiknya adalah Otus bacamoina yang berasal dari family Shrigidea. Burung ini adalah burung hantu kecil Borneo yang biasanya terdapat di kawasan penanaman dan kawasan pinggir hutan seperti hutan tanah pamah dan sehingga ke hutan bukit. Diet pemakanan burung ini biasanya adalah serangga-serangga besar seperti kumbang, riang-riang, leafhopper, dan turut ia memakan burung-burung kecil dan mamalia.
Ciri-ciri burung ini juga kita boleh dapati adalah dia berdarah panas. Sayap dan tubuhnya diselubungi oleh bulu pelepah. Dia punya paruh adalah berbentuk shredder dan tidak bergigi. Dan ciri lainnya adalah kita boleh dapat jantan dan betina mempunyai warna yang tidak sekata ataupun kita sebut sebagai rufous morph. Dan burung ini biasanya dia akan mengeluarkan bunyi bila dia ingin membiak, tiba masa musim membiak, dan biasanya bunyi adalah berbunyi seperti pok dan berulang-ulang kali. Hai, so kali ini kita orang jumpa burung ruat-ruat ataupun nama scientific name dia iaitu white-breasted waterhens. Kita orang kali ini jumpa dia dekat kawasan nursery, iaitu merupakan kawasan tempat macam membiakkan pokok. So kebiasaan burung ruat-ruat ni dia akan berbunyi ataupun dia akan membuat bunyi wak-wak tu pada waktu subuh ataupun waktu maghrib. Ciri-ciri pemakanan dia pula, burung ni akan biasanya makan serangga menggunakan dia punya paruh lah, iaitu dia dalam lumpur. So dia punya habitat pula, haiwan ni ataupun burung ni dia akan hidup di kawasan paya semak ataupun lumpur dan kawasan-kawasan yang terbuka macam kawasan hutan yang berair. So dia punya tu pula aktif pula ataupun dia punya pembiakan, iaitu pembiakan dia secara bertelur. Burung yang kami jumpa di hutan nirwana ialah red-headed trogon. Nama saintifik bagi burung ini ialah Harpectus erythrocephalus daripada famili Trogonicidae. Selalunya burung jantan memiliki kepala yang berwarna merah gelap, manakala burung betina memiliki kepala yang berwarna coklat. Burung yang saya pegang merupakan burung betina. Ciri-ciri burung ini ialah ia mempunyai paruh yang berwarna biru, bahagian dada yang berwarna merah dan juga bahagian belakang yang berwarna coklat keperangan. Burung ini memakan serangga dan buah-buahan. Terdapat 6 spesies dalam genus burung ini, antaranya ialah white-headed trogon yang merupakan spesies endemik di Sarawak. Burung ini berbunyi hanya semasa musim mengawan. Bunyinya adalah seperti berikut. Burung yang kami dapati di nirwana, di mana ini dikenali sebagai maroon woodpecker atau nama saintifiknya adalah Blytypicus rupiginosus. Kita akan menceritakan tentang bahagian paruh. Paruh ini digunakan untuk menebuk kayu dan untuk memakan serangga. Selepas itu kita akan ceritakan tentang kakinya. Kaki ini jenis mencengkam, di mana jika burung ini jenis kaki yang mencengkam, cara terbang dia adalah seperti ini jika ia menghinggap pada kayu. Dan jika ianya kayu itu tumbang ketika mencari makanan, ianya akan menghinggap seperti ini. Untuk pemakanan, maroon woodpecker ini kebiasaannya akan mencari kayu-kayu yang reput, kerana di kayu yang reput mempunyai serangga yang kebiasaannya dimakan oleh woodpecker. Untuk bahagian ekor woodpecker ini, ianya keras yang berfungsi untuk sebagai brake ketika ianya mendarat. Dan jika ianya ingin mencari makanan, ianya akan membuat bunyi seperti berikut. Selain itu, terdapat spesies burung lain yang berjaya ditangkap di sekitar kawasan UPMKB. Antaranya adalah burung merbah kapur dan burung pekaka bintik-bintik. Burung-burung ini dilepaskan ke habitatnya sejurus identiti dan spesiesnya dikenal pasti.
Secara umumnya, hidupan-hidupan liar ini merupakan khazanah semula jadi negara yang perlu dipertahankan. Ia amat menyedihkan melihat warisan alam ini kian musnah di samping kita meraihkan kejayaan yang membinasakan. Oleh itu, adalah menjadi tanggungjawab kita dalam memelihara warisan yang masih tersisa ini. Besar